Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan cahaya ke dalam hati orang-orang yang beriman sehingga mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan untuk kita beribadah kepada Allah taala, yang membersihkan hati kita, yang mendatangkan hati kita bercahaya melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada para jemaah yang bersama dengan Ustaz di dalam bicara ilmu kita hikam. Moga-moga semua berada di dalam rahmat Allah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat datang kepada para jemaah di mana saja berada, sama ada di negara kita Malaysia ataupun di Singapura ataupun di mana-mana sahaja berada. Walaupun kita berada dalam keadaan di tempat masing-masing berjauhan, tetapi Allah Taala dekatkan kita, menjadikan kita bersama di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam mencari ilmu Allah. Baik. Kita sampai pada muka surat 84. Sampai pada muka surat 84. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, "Law ashraka laka nurul yakini la ra'aita daral akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha wa ra'aita mahasin ad-dunya wa qad zaharat kisbatul fana'i alaiha." Maksudnya, jikalau terbit, yakni muncul ataupun bercahaya, datangnya, seandainya terbit nol yakin, cahaya keyakinan yang menunjukkan kepada ilmu bahawasanya akhirat itu terlebih baik daripada dunia, dan bahawasanya barang yang kepada Allah Ta'ala itu terlebih baik dan terlebih kekal, nescaya kau lihat negeri akhirat itu terlebih hampir kepadamu daripada bahawa engkau pergi kepadanya, dan nescaya kau lihat segera kebajikan dunia itu, padahal nyata berubah fana atasnya. Maksud dia, apabila terbit no yakin, yakni apabila di dalam hati kamu datang cahaya keyakinan, cahaya keyakinan yang menunjukkan kepada ilmu, yang membawa kepada kamu memahami bahawa akhirat itu terlebih baik daripada dunia. Bila cahaya keyakinan itu kuat di dalam hati, maka kamu akan dapat memahami dengan erti kata benar-benar faham, sehingga terkesan di dalam hati bahawa terlebih baik itu adalah akhirat daripada dunia, dan bahawasanya barang yang kepada Allah Ta'ala itu lebih baik, dan kamu akan tahu, bila hati bercahaya, kamu akan dapat mengetahui bahawa apa-apa yang datang kepada Allah melalui ibadah itu lebih baik daripada segala-galanya, lebih baik daripada dunia. Bila sahaja hati sudah yakin kepada Allah, datang cahaya di dalam hati,
kamu akan dapat memahami dengan sebenar-benarnya bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia dan juga apa-apa yang kamu datang kepada Allah, yakni ibadat, lebih utama daripada pekerjaan dunia. Ini setelah hati mereka itu bercahaya dan mengetahui dengan sebenar-benarnya akhirat itulah yang kekal, sehingga kamu lihat betul-betul bahawa akhirat itu hampir kepada kamu, sehingga kamu lihat benar-benar hampir itu, akhirat benar-benar hampir kepada kamu. Hampir macam mana? Macam kita tengok sesuatu, kita tengok sesuatu itu dekat, seolah-olah di hadapan kita itu ada akhirat. Sehingga apabila saja seseorang itu dalam keadaan sakit, maka dia fikir sakit akhirat lebih berat lagi. Ketika mana dia duduk dalam keadaan panas, maka dia fikir panas akhirat lebih lagi. Maka orang yang hati bercahaya, hatinya akan sentiasa mengingati akhirat, seolah-olah akhirat itu berada di hadapan mata dia. Akhirat itu berada di hadapan matanya. Lalu setelah itu, maka engkau akan pergi kepadanya. Nascaya engkau lihat segera kebajikan. Apabila sudah memahami, yakin betul di dalam hati, maka akan jadi kamu itu bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan melihat kebajikan dunia itu pada hal nyata berubah menjadi fana. Apa-apa yang ada pada dunia itu semuanya akan binasa. Jadi dipahami daripada matan ini begini. Apabila seseorang itu di dalam hatinya dia yakin kepada Allah, dan bila datang yakin kepada Allah, mendatangkan di dalam hatinya ada cahaya, maka cahaya keyakinan inilah yang menerangi hati sehingga dia dapat memahami. Dapat memahami dengan mengenal Allah, dia dapat memahami bahawa akhirat lebih utama daripada dunia. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ada ayat mengatakan wal akhiratu khairul laka wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran dan banyak ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahawa akhirat itu lebih utama. Maka kita semua yakin, semua orang beriman yakin. Yakin tak ada kematian, yakin. Yakin bahawa selepas kematian itu adanya pembalasan, adanya nikmat, adanya azab pun yakin. Tetapi kenapa tidak beramal soleh? Bermakna keyakinan itu tidak kuat. Itu keyakinan yang lemah. Apakah yang dikatakan yakin? Yakin ini kata ulama adalah ilmu. Ilmu yang tidak dipengaruhi oleh waham. Ilmu yang tidak dipengaruhi oleh syak wasangka. Dan tidak dicampuri oleh keraguan. Maknanya ilmu itu yakin itulah ilmu yang tidak terpengaruh dengan syak wasangka ataupun sangkaan, dan tidak dicampuri dengan keraguan, dan tidak disertai dengan was-was. Sama aja keraguan tadi, dan inilah dikatakan keyakinan, ataupun dengan arti kata lain, keyakinan itulah ilmu yang tidak ada ragu-ragu padanya. Pengetahuan ataupun ilmu ataupun pegangan yang tidak ada ragu-ragu. Maka ini dipanggil keyakinan. Maka keyakinan ini merujuk kepada mengenal Allah. Bila yakin kepada mengenal Allah, ketika itu dia akan dapat lihat akhirat pun jadi dekat. Dalam waktu yang sama terkesan terlihat daripada
tingkah lakunya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok, kenapa mereka itu kuat beribadat? Kenapa orang ini lemah beribadat? Orang yang kuat beribadat itu antara tanda bahawa yakin dia itu tinggi dibandingkan dengan orang yang lemah beribadat. Sebab itulah dikatakan bahawa cahaya keyakinan apabila menerangi hati, maka akan lahirlah memahami tentang Allah Ta'ala, maka akan membangkitkan amal ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita tanya orang beriman, yakin tak tentang akhirat? Yakin tak mati? Semua yakin. Orang yang beriman semua yakin. Tetapi kenapa lemah beribadat? Ini maknanya imannya lemah. Cahayanya malap. Cahaya dalam hatinya malap. Yakin tu yakin. Ibarat kata, mental itu ada, tapi ada mental yang kuat. 100 watt contohnya. Ada mental yang lemah, malap 20 watt saja. Contohnya. Maka bila mana saja keyakinan itu lemah, maka lemahlah dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia yakin kepada Allah Taala, maka kuatlah dia amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tengoklah kita. Kita boleh tahu tak kita punya ini keyakinan kita kuat tidak kuat. Maka lihat kepada amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raib ia daripada nazarmu hingga seolah-olah tiada ada ia. Maka mewajibkan baginya nazar yang yakin. Nazar ni memandang. Yang yakin ini akan zuhud di dalam dunia. Dan menjauhkan daripada kesukaan dan berhadap atas akhirat dan bersungguh bagi hadirnya kepada Allah. Apabila sahaja dia ini yakin dalam hati, maka dia sudah raib pandangannya kepada dunia. Hilang pandangannya kepada dunia, pergi pandangannya kepada akhirat. Kata ulama, seandainya ahli-ahli dunia itu memahami tentang kelebihan berzikir kepada Allah, nescaya ahli dunia akan tinggalkan dunia. Lalu dia akan menyibukkan dirinya dengan berzikir. Sebab itu dikatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mempunyai kerajaan yang hebat. Ketika mana dia berjalan, diiringi oleh bala tentera terdiri daripada manusia, terdiri daripada binatang, terdiri daripada jin-jin. Bahkan ada mengatakan terdiri daripada malaikat yang mengiringinya. Merupakan satu kerajaan yang paling besar. Tapi Nabi Allah Sulaiman mengatakan, bertasbih kepada Allah Ta'ala itu lebih besar daripada kerajaan dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ataupun subhanallah. Subhanallah saja lebih besar daripada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Apa kata ulama? Kata ulama, dengan satu perkataan subhanallah, dengan perkataan subhanallah, paling kurang dia punya nilai dia paling kurang bersamaan dengan semua hasil dunia, semua kekayaan dunia itu digandakan dengan 7 kali. Dengan 7 kali hasil dunia, semua kekayaan hasil dunia, bukit-bukit semua menjadi emas. Contohnya, bukit-bukit gunung ganang semua menjadi emas. Semua menjadi milik dia. Harta kekayaan semua milik dia. Dunia itu dengan subhanallah. Dibandingkan subhanallah itu nilainya dengan 7 kali ganda. Maknanya 7 kali ganda dengan kekayaan dunia. Begitunya besar. Subhanallah. Abdul Rahman Ibn Auf, hari itu perniagaannya laris, perniagaannya maju. Maka ketika mana perniagaan Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu anhu maju, orang berebut-rebut membeli barang-barang dagangannya, dia rasa gembira.
Dia sangat gembira ketika itu. Lalu ketika itu dia sangat gembira, lalulah datangnya azan berkumandang. Bila azan berkumandang, Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf pergi ke masjid. Yang sebelum pada ini, masa sebelum azan sudah ada di masjid. Tapi oleh kerana hari itu disibukkan dengan perniagaan, azan berkumandang, bergesa dia pergi ke masjid. Dan ketika mana dia pergi ke masjid sembahyang, lalulah ketika mana saja Rasulullah rakaat, dia baru angkat takbir, dia pun rakaat dengan Nabi. Dia tidak ketinggalan rakaat, hanya menjadi makmum masbuk sahaja. Lalu lepas daripada itu dia rasa rugi. Dia rasa rugi walaupun dia untuk perniagaan, tetapi dia tak ketinggalan sedikit dengan Nabi dalam ibadat solat. Akhirnya dia pun menginfakkan hartanya. Perniagaan, keuntungan perniagaan hari ini diinfak fi sabilillah. Hamba-hamba dia ini dimerdekakan. Unta-unta yang membawa dagangan diinfak fi sabilillah. Maka dia bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah menginfakkan demikian, adakah dapat menampung daripada sembahyang saya yang lewat?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdul Rahman, wahai Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, wahai Abdul Rahman, seandainya kamu memiliki dunia dan segala isinya, kamu infak fi sabilillah, tidak akan sama dengan ketinggalan sembahyang kamu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila hati dah bercahaya, tidak sibuk pada dunia. Maka apa kata pengarang kitab kita ini? Mengatakan bahawa ini kalau seseorang tadi sudah maknanya fana dah dunia, sudah tidak memandang, sudah raib dunia, sudah tidak memandang kepada dunia, lalu ketika itu memandanglah dia kepada akhirat dalam keadaan benar-benar yakin, maka dia akan jadi apa? Baik, dia akan jadi zuhud kepada Allah. Dia akan jadi zuhud yang pertama. Yang kedua, dia menjauhkan daripada kesukaan. Dia jauhkan daripada kesukaan, tak ada dah suka-suka dah. Maknanya lebih kepada mengingati Allah Ta'ala, jauh daripada kesukaan dunia. Dan yang ketiga berhadap dia atas akhirat. Maka dia akan tumpu kepada akhirat, lebih kepada akhirat. Dan yang keempat, bersegera bagi hadirnya, maka bersegera dia kepada amal, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada 4 kalau orang itu benar-benar yakin kepada Allah. Apa yang maknanya? Dan di dalam satu hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang-orang yang hatinya bercahaya ini, ya Rasulullah, ada tak tanda dia?" Rasulullah kata ada. Apa tanda dia? Nabi mengatakan dengan 3. Yang pertama at-tajafi an daril ghurur. Yang pertama, dia merenggang daripada negeri tipu daya, yakni dunia. Apa maksud renggang tu? Renggang daripada negeri dunia. Maknanya dia ini mengurangkan tumpuannya kepada dunia. Kata ulama, maksud dia, kalau dahulu maknanya dia cari, kalau satu hari 3,000 dia cari, lain ni dapat 1,000 pun tak apa. Maknanya dia sudah renggang, mengurangkan kesibukan dia dalam mencari dunia. Ini nombor 1 tanda Nabi, tanda hati seseorang tadi ada cahaya. Yang kedua al-inabatu ila daril khulud. Yang kedua, kembali ia kepada negeri yang kekal, yakni akhirat. Apa dia? Maknanya dia sudah hatinya tadi lebih mengingatkan dia kepada akhirat. Hati dia sudah ingat kepada akhirat. Ini nombor 2. Tanda hati dia ada cahaya. Siapa yang hati ingat akhirat itu tanda cahaya dia. Masa belajar dengan Tuan Guru Haji Abdullah dahulu, duduk dengan beliau, kata sahabat-sahabat, duduk dengan Tuan Guru Haji Abdullah ini, kalau duduk dalam 2 tahun, 3 tahun akan rasa. Tahun pertama tak rasa. Apa dia rasa?
rasa mari mikir, ingat ke mati, nak beribadat pada Allah. Masya Allah. Kenapa Tuan Guru Haji Abdullah ini ibadahnya kuat. Dia tak pernah bercakap benda-benda yang lara. Tak pernah dengar lah perkara yang lara sepanjang kita belajar dengan beliau. Ini salah seorang Tuan Guru kita. Maka banyak kepada akhirat. Banyak pada akhirat ini melambangkan keyakinan yang kuat dia kepada akhirat. Jadi tanda orang yang akhirat tadi, maknanya hati dia ini kepada akhirat, kata ulama, dia akan gunakan masa dia kepada akhirat. Dia akan fikir-fikir akhirat. Masa dia pada akhirat, dia akan fikir-fikir akhirat. Jadi inabah ila daril qulub bermakna hati banyak memikir akhirat. Dan yang ketiga al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Dan yang ketiga, bersedia untuk kematian sebelum datangnya kematian. Kadang-kadang yang tadi dia mari ingat ke akhirat, ingat sama ke akhirat, ingat kepada Allah, ingat pada akhirat. Yang ketiga, bukti dia ingat pada akhirat, dia akan bersedia untuk kematian, yakni banyak beramal. Ingat kepada akhirat, dua perkara yang menghancurkan ingat kepada dunia. Cinta dunia akan dapat dimatikan. Obat kepada cinta dunia dua perkara. Apa dia obat pada cinta dunia tadi? Yang pertama, mengingati akhirat. Yang kedua, mengingati kematian. Orang yang banyak fikir mati, orang yang banyak fikir akhirat itu, maknanya fikir akhirat itu membawa kepada orang itu hilang rasa cinta kepada dunia. Tuan Guru Haji Abdullah mana tu Ustaz? Haji Abdullah Lubuk Tapah? Bukan. Tuan Guru Haji Abdullah di Kemaman. Di Kemaman. Tuan Guru Abdullah di Lubuk Tapah pun Masya Allah orangnya. Tapi yang Ustaz masukkan tadi adalah Tuan Guru Haji Abdullah Kemaman. Okey, baik. Maka itu tanda, tiga tanda, tanda hati bercahaya. Renggang daripada dunia maknanya mengurangkan dunia ataupun tidak sibuk dengan dunia. Kembali kepada negeri akhirat itu bermakna fikiran mereka, hati mereka tumpu pada akhirat. Dan yang ketiga, bersedia untuk kematian. Bersedia untuk kematian itu bermakna memperbanyakkan amal-amal soleh. Apa beza nombor 2, nombor 3? Nombor 2 lebih kepada fikir, ingat. Nombor 3 lebih kepada perbuatan, beramal dengan ibadat. Baik, ini bagi orang yang ada hatinya bercahaya. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan hati kita bercahaya. Dan apabila didapat oleh hamba itu, iaitu alamat terbuka dadanya, yakni lapang dadanya dengan demikian, itu seperti sabda Nabi SAW bahawasanya itu apabila masuk di dalam hati, cahaya itu apabila masuk dalam hati, maka terbukalah dadanya. Apa maksud terbuka dada? Maksudnya lapanglah hatinya, lapanglah hati dia. Terbuka dada maknanya hati lapang. Apa maksud hati lapang? Hati yang tenang. Hati tenang. Semakin ingat kepada Allah, semakin banyak cahaya dalam hatinya. Maka tanda hati tadi, tanda ada dalam hati, hatinya lapang, hatinya tenang saja. Dan teranglah dengan dia, maka membawa kepada hati terang. Sebab tu kita bagi contoh, tanya sembahyang itu wajib tak? Wajib. Tapi kenapa malas sembahyang? Sebab malas sembahyang itu bukan tidak ada keyakinan, ada yakin. Tetapi cahaya itu tidak ada dalam hati, ataupun cahaya itu ada tapi terlalu malap. Terlalu malap. Maka orang-orang yang dia tak mampu beribadat ataupun ibadat dia pun sekadar-sekadar saja, itu tanda bahawa hatinya itu kurang cahaya. Semakin banyak cahaya-cahaya dalam hati, semakin semangat beribadat kepada Allah. Maka dalam hadis banyak sebut. Apa dia sebut dalam hadis? Dia sebut
as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya. Wal Qur'anu nurun, ya ini Quran itu bercahaya. Sembahyang jemaah bercahaya. Wa zikru nurun, zikir bercahaya. Banyak hadis-hadis menceritakan tentang maknanya setiap ibadat itu mendatangkan cahaya di dalam hati. Mendatangkan cahaya dalam hati. Maka dikata orang pun tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bagi yang demikian itu daripada alamat? Ada tanda ke ya Rasulullah? Ada tanda ke orang itu ada cahaya dalam hatinya? Adakah yang demikian itu daripada alamat dikenal dengan dia? Ada tandakah yang kita boleh mengenal bahawa dalam hati orang itu ada cahaya? Maka sabda Nabi, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya na'am, iaitu yang kita bagi tahu tadi, tajafi an, jauhkan dia daripada daril ghurur, maknanya daripada negeri tipu daya, iaitu menjauh daripada negeri yang ghurur, yakni negeri yang tipu daya. Negeri tipu daya ni dunia ni tipu kita sebenarnya, menipu kita sehingga kita lalai kepada dunia. Macam-macam dunia, tahta pun dunia, jawatan pun dunia. Orang pun berebut nak jadi jawatan, nak dapat jawatan. Jadi benda tu dunia, tertipu daya saja. Kemudian orang berebut-rebut mau cari jalan macam mana nak dapat harta banyak, pun dunia juga. Tu dunia juga. Jadi cari tu cari, sebab kita duduk atas muka dunia. Tapi jangan sampai kita lalai kepada Allah. Jangan sampai kita terganggu ibadat kita kepada Allah. Dan kembali kepada negeri khulud. Al-inabah ila daril khulud. Ini kembali kepada negeri khulud. Apa makna dia? Maknanya banyak memikirkan akhirat. Banyak mengingatkan kepada akhirat. Dan bersungguhnya bagi mati. Bersungguh dia bagi mati, yakni bersedia untuk kematian. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Bersedia dengan kematian sebelum datangnya kematian tadi. Inilah 3 tanda tadi yang Nabi sebut antara tanda cahaya dalam hati tadi. Hati orang itu bercahaya ada 3, yakni merenggangkan daripada dunia, menyibukkan diri dengan akhirat, bersedia untuk kematian. Begitulah. Seperti yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kepada demikian itu mati segala syahwatnya. Apabila dia ini yakin kepada Allah, bila yakin kepada Allah, sibuk dengan akhirat, maka membawa kepada mati syahwatnya. Apa maknanya? Mati segala keinginan nafsu yang menipu daya. Macam kita kata tadi, apakah penghapus cinta dunia? Penghapus cinta dunia ialah ingat akhirat, ingat kematian. Dan hilanglah segala dakwa nafsunya, dan ketika itu hilanglah dakwaan atas diri dia. Akulah bijak, akulah alim, akulah kaya. Yang maknanya, sebab apa? Dia tahu akhirat. Dia tahu akhirat, dia yakin dengan Allah Ta'ala, tiada menyuruh nafsu akan dia pada kejahatan, dan ketika itu setelah yakin kepada Allah, maka nafsu dia tidak boleh membawa dia kepada kejahatan. Sebab tu kita tengok orang soleh, Masya Allah. Bila orang itu soleh, Allah Ta'ala jaga lidahnya, jaga matanya, jaga telinganya, jaga tangannya, jaga kakinya, jaga kemaluannya. Allah Ta'ala jaga belaka. Sebab apa Allah Ta'ala jaga dia? Sebab yang pertama, sebab Allah Ta'ala kasih pada dia, itu tak dapat nafikan. Tetapi dia adalah orang yang berusaha menghidupkan hatinya. Setelah hatinya hidup, hati yang sudah bercahaya, maka dia akan dapat penjagaan daripada Allah Ta'ala. Bila dia dapat penjagaan daripada Allah, macam mana jadi semangat beribadat? Dia semangat beribadat kerana ketika itu dia melihat bahawa akhirat itu bagaikan berada di hadapan mata. Kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, kalaulah Allah Ta'ala membuka akhirat, maka maknanya
tidaklah bertambah aku akan keyakinan. Kenapa? Memang Sayyidina Ali dah yakin kepada Allah Ta'ala. Tanpa melihat akhirat pun sudah yakin akhirat. Maknanya sudah cukup. Sehingga dikatakan bahawa ada satu hadis yang menceritakan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu orang pemuda daripada kaum Ansar daripada Madinah. Nabi jalan jumpa seorang pemuda Madinah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, dia, bagaimana keadaan kamu pada pagi ini, wahai Harisah? Namanya Harisah. Ini pemuda Madinah. Rasulullah tanya dia, bagaimana keadaan kamu hari ini, pagi ini bagaimana? Dia menjawab, pada pagi ini alhamdulillah bahawa sesungguhnya aku benar-benar beriman kepada Allah. Aku benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi berkata kepadanya, fikirkanlah apa yang kau ucapkan. Betul ke ni? Kamu benar-benar beriman. Cuba kamu fikir apa yang kamu ucapkan. Kerana sesungguhnya bagi tiap-tiap perkataan ada hakikatnya. Bagi tiap-tiap agama, tiap-tiap perkataan ada dalilnya. Ada buktinya. Kalau mu kata kamu beriman, apa bukti kamu beriman? Apa hakikat sebenarnya kamu berkata kamu beriman kepada Allah? Maknanya apa? Rasulullah tanya, apa hakikat iman kamu? Rasulullah tanya dia. Lalulah pemuda itu menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatiku telah lari daripada dunia. Hatiku telah lari daripada dunia. Kerana itulah, setelah hatiku lari daripada dunia, maka aku pun tidur di malam hari. Aku pun tidak tidur di malam hari, dan aku sentiasa haus di siang hari dan lapar di siang hari. Apa maknanya? Maknanya dia malam dia berqiyamul, siang dia berpuasa. Kata Fudail Ibn Iyad. Fudail Ibn Iyad ini dia perompak satu ketika dahulu. Maka Fudail Ibn Iyad dia masuk dalam rumah orang di lewat malam. Dia nak mencuri rumah orang. Dulu orang curi lewat malam. Lah ni siang hari orang curi terang bagus. Maknanya, maka lewat malam dia curi, dia masuk dalam rumah orang tadi. Dalam rumah tadi satu keluarga sembahyang tahajud. Bila dia dengar saja imam baca, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati kamu nak tunduk mengingati Allah Taala, bila dia dengar tok imam baca begitu, dia terkejut. Lalu dia terfikir, akhirnya dia keluar daripada rumah tadi, dia tidak mencuri. Dan dari peristiwa itulah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia pun lari, tinggal kampung dia, dia pun lari. Giyaman pesengang dahulu lagi mana. Dia pun lari daripada kampung dia kerana nak bertaubat kepada Allah. Kata ulama, kalau kamu duduk di kampung kamu, kamu tak boleh bertaubat, kamu lari di tempat orang yang baik bertaubat di sana. Maka dia pun pergilah. Dia lari. Bila dia lari saja, dia pergi belajar, dia bertaubat kepada Allah, dia belajar, dia pun balik. Lalu dia menyatakan bahawa, kata Fudail Ibn Iyad, menyatakan bahawa sesiapa yang dia nak melihat diri dia tadi, sama ada dosa masih lagi lekat dengan dia ataupun tidak, maka lihatlah kepada dua amalan. Yang pertama, qiyamul lail, yang kedua, berpuasa di siang hari. Siapa yang mampu qiyamul lail, siapa yang mampu berpuasa di siang hari, maka ini tanda hatinya benar-benar bercahaya. Tanda hatinya benar-benar bersih daripada dosa-dosa. Tapi kalau kita tak mampu, bermakna apa? Bermakna mungkin banyak lagi dosa yang terlekat di hati kita. Sebab itu kalau tak boleh buat dua perkara ni, jangan mengaku soleh. Jangan mengaku soleh kalau tak boleh buat dua perkara ni. Dua perkara ni jangan berasalah dalam hati syok-syok seorang ya. Bagus doa aku ni. Jangan. Sekadar sembahyang sunat jarang-jarang. Sekarang sembahyang puasa ikut hari-hari tertentu. Tak boleh ngaku lagi diri soleh. Maka dia kata, cerita balik pada sahabat tadi, Harisah tadi. Ya Rasulullah, saya ini, Rasulullah tanya, bagaimana hakikat iman kamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini jadi lari daripada dunia. Saya jadi tambah kepada dunia.
Oleh kerana itulah saya tidak tidur malam dan saya sentiasa lapar di siang hari dan haus di siang hari. Maknanya saya tak tidur malam, saya tak main WhatsApp. Saya tak tidur malam, saya tak main WhatsApp, saya tak main Facebook. Habis tu, buat benda apa? Habis tu saya bangun malam, saya berqiyamul lail. Kemudian di siang hari saya berpuasa. Akibat hasil daripada dia malam tak tidur, siang dan berqiyamul lail, dia berpuasa siang hari, akhirnya apa yang berlaku kepadanya, dia seolah-olah muncul melihat akhirat di hadapan mata. Seolah-olah aku muncul di arasy Allah Ta'ala. Dan perasaan aku melihat ahli syurga saling ziarah menziarahi katanya. Dan aku melihat ahli neraka saling meminta bantuan, menjerit-jerit mereka di dalam neraka. Mereka kepanasan dengan azab yang begitu pedih. Maka Nabi Muhammad SAW mendengar Harisah ini kata, saya lihat ya Rasulullah bagaikan di hadapan mata saya. Bagaimana ahli syurga ziarah, bagaimana ahli syurga bergembira, bagaimana ahli neraka menjerit, terpekik, terlolong, meminta bantuan. Dalam keadaan demikian, katanya, saya melihat bagaikan ia berada di hadapan mata. Kata ulama, sahabat ini dia melihat bagaikan sesuatu itu ada gambaran di hadapan mata. Maknanya macam dia tengok TV. Nampak jelas masa itu. Kesan daripada dia berpuasa siang hari malam qiyamul lail. Puasa siang hari malam qiyamul lail. Begitulah. Maka Nabi SAW kata kepada anak muda ini, Harisah ini, sungguh engkau telah melihat. Sungguh engkau telah melihat. Maknanya engkau telah melihat. Oleh itu tetapkan keimanan kamu, tetapkan pendirian kamu. Boleh lihat ke? Boleh lihat ke? Ustaz, boleh lihat. Bagaikan matahari, bagaikan di hadapan mata. Ustaz cerita pengalaman sikit boleh tak? Tak hanya cerita ni rasanya. Dahulu ketika mana belajar di pondok dahulu, kita dengan para sahabat ini, sahabat-sahabat kita, ada yang sama-sama kita buat program qiyamul lail. Tanpa daripada tuan guru tidak, tapi sama-sama kita niat siapa yang bangun gerak kita bangun, kita bangun kita gerak dia. Maka kita dengan sahabat-sahabat ni berlumba-lumba buat qiyamul lail. Kemudian puasa dan pernah beramal dahulu. Makan sikit saja. Bila lapar sangat makan, berhenti sebelum kenyang. Tapi tak boleh lama, ni amalan ni payah nak beramal. Tapi pernah beramal. Kemudian masa duduk di pondok cari Semayang sunat apa yang tak pernah buat lagi. Maka kita buat semayang sunat mana-mana cari. Semayang ni tak buat lagi. Sehingga satu hari kita tidur. Tidur datang mimpi, datang satu orang nak kata tinggi tak tinggi mana. Dan wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya, tak nampak muka. Tak nampak muka. Muka tak nampak, tapi yang jelasnya dia bercahaya. Dan dia ada memesan supaya suruh beramal. Nanti, kalau nanti sampai akhirat, tidak bermanfaat lagi amal, kata dia. Lepas tu kejut gitu. Kejut gitu. Wallahu a'lam. Lepas pada tu, tak boleh. Rasa sedih semua. Perjalanan rasa sedih semua. Dan ketika mana duduk, bagaikan nampak macam akhirat duduk depan mata. Tapi dululah Leni jadi lara gitu. Leni jadi lara gitu. Jadi mencari-cari jalan. Macam mana nak dapat ini? Supaya hati ingat kepada Allah Ta'ala. Baik. Ada 4 jalan. Ada setengah ulama mengatakan ada 4 jalan. Itu cerita saja. Sikit pengalaman. Panjang lagi ni tapi tak boleh. Okey, baik. Ada 4 jalan. Yang di antara banyak jalan, tetapi ini antara. Kalau kata ustaz, macam mana saya nak dapat hati bercahaya? Jangan tanya ustaz. Ustaz pun tak bercahaya kok. Tapi kita tanya ulama. Ustaz, jawab soalannya begini. Ustaz, apa yang telah ditunjukkan oleh ulama, bagaimana nak mendatangkan hati bercahaya? Apa kata ulama? Baik. Ulama mengatakan bahawa banyak jalan mendatangkan hati bercahaya. Siapa yang amalkan 4 ini, ini antara jalan yang mendatangkan hati bercahaya. Okey, jalan yang pertama.
hendaklah dia ini mujalasatu ma'asalihim bin adab. Jalan yang pertama, hendaklah dia duduk dengan orang soleh dalam keadaan adab, dalam keadaan mempunyai adab. Duduk dengan orang soleh dengan adab. Berdampingan orang soleh dengan penuh adab. Maka kata ulama, kalau kamu duduk dengan orang soleh, kamu tidak ada adab, hati kamu tidak dapat mendatangkan cahaya. Jadi ada 4 jalan. 4 jalan. Jalan yang pertama, duduk dengan orang soleh. Termasuk orang soleh di situ adalah murabbi musyrik. Murabbi ataupun musyrik ataupun murabbi musyrik. Murabbi musyrik lah maknanya setiap musyrik itu murabbi. Setiap murabbi tidak tentunya musyrik. Maknanya. Okey, baik. Maka yang pertama duduk dengan orang soleh. Bila kita duduk dengan orang soleh, maka mendatangkan hati bercahaya. Bagaimana Ustaz orang soleh? Tanda orang soleh. Tanda orang soleh ini 3. Yang pertama, menambahkan ilmu kepada kamu dengan percakapannya. Bila dia bercakap, menambahkan ilmu. Begitu. Yang pertama, bila dia bercakap, menambahkan ilmu. Yang kedua, bila dia beribadat, mengingatkan kamu kepada akhirat. Bila dia beribadat, mengingatkan kamu ataupun menggalakkan kamu kepada akhirat. Maknanya kalau kita beribadat, kita tengok dia beribadat, kita pun nak beribadat. Tengok dia rajin semayang, kita pun nak semayang. Tengok dia baca Quran, kita pun rasa nak baca Quran. Itu tanda orang soleh. Dan yang ketiga, apabila berdampingan dengannya, mengubah akhlak kita. Kita berkawan dengan dia, semakin berubah akhlak, semakin berubah akhlak, semakin berubah akhlak. Ini tanda orang soleh. Siapa yang berkawan dengan orang soleh, mendatangkan hati dia bercahaya. Ada 4 jalan. Ini jalan yang biasa dia ditunjuk. Jalan dia banyak, tapi ini jalan yang besar yang didatangi oleh ulama. Yang kedua, dengan memperbanyakkan zikir kalimah tauhid la ilaha illallah. Banyakkan zikir kalimah tauhid. Sebaik-baiknya ambil bai'ah dengan guru untuk beramal dengan kalimah tauhid ini. Jadi yang keduanya, banyakkan zikir la ilaha illallah. Masa duduk di Yaman dahulu, pernah berjumpa dengan satu orang Habib. Habib ini, dia duduk di rumah saja. Kerja dia baca Quran, zikir, tulis kitab. Tu je. Baca Quran, zikir, tulis kitab. Baca Quran, tulis kitab. Tak tahulah. Dia ni tak kerja pun. Dia tak kerja pun. Tapi dia tanggung macam mana. Dia tak kerja pun. Kerja dia baca Quran je. Baca Quran, zikir, tulis kitab. Quran, zikir, kitab. Itu saja. Quran dia tangan sama. Tak ada Quran, kitab. Begitu dia. Dia ini backhand. Orang Terengganu kata backhand. Kita pergi tabak salam dia marah dah kita. Dalam hati tabak malah pergi tu. Malah pergi dah. Kata ramai orang pergi kat dia sekali, orang tak nak pergi. Tapi kita pergi lagi. Kena marah pula. Kali ketiga, baru dia tak marah. Oh gitu kadang-kadang. Kadang-kadang orang-orang soleh, orang-orang alim ni, jadi kalau pergi di Yaman dah tahu dah. Kalau pergi Yaman kita jumpa Habib marah kita faham dah. Dia nak tengok kita lah tu. Berasa hati ke tak berasa hati. Tapi kita pergi. Bila kita pergi tu, akhir sekali hari yang ketiga kita pergi, dia bagi bai'ah zikir la ilaha illallah. Banyak mana tu? 100,000. Apa dia kata? Dia kata kalau kamu zikir 100,000 ini, la ilaha illallah, nanti kamu akan nampak. Nampak benda yang kamu tak pernah nampak. Nampak benda yang tidak pernah nampak. Bukan jin, bukan atu, bukan. Apa dia? Dia kata, kamu berzikir la ilaha illallah, akan nampak. Ada yang nampak arasy Allah katanya. Ada yang nampak arasy Allah, ada yang nampak siapa alam malakut jabarut, macam-macam dia kata. Maka itu pemberian Allah, mengikut pemberian Allah.
Maka yang pertama mendatangkan cahaya itu ialah memperbanyakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah banyak tu banyak mana? Ada banyak yang paling sedikit. Banyak tu paling sedikit. Kata ulama la ilaha illallah paling kurang hak sedikit kali lah. Banyak yang sedikit. Ada banyak yang banyak, banyak yang sederhana banyak, ada yang banyak sangat banyak. Okey, kita ambil banyak yang sedikit lah. Banyak yang paling kurang sekurang-kurang zikir satu hari la ilaha illallah adalah 700. 700 la ilaha illallah paling kurang 700. Tetapi kalaulah kamu berjumpa dengan satu orang guru, kamu berjumpa dengan satu orang guru, kita belajar malam ni 700. Ustaz Mustafa Kamal kata 700. Saya jumpa dengan satu orang ustaz itu, dia bai'ah dia baca 100 saja. Begini. Kalaulah dibai'ahkan oleh guru, kita ikut guru tadi. Sebab guru tadi akan pimpin kita. Pimpin kita. Maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, paling kurang kata ulama 700 la ilaha illallah berzikir. Dalam hati la ma'buda illallah, tiada yang disembah melainkan Allah. Dan zikirnya la ilaha illallah. Illallah pukul ke hati kita. La ilaha illallah. Gitu gambarannya. Jadi 700 paling kurang la ilaha illallah. Maka yang pertama banyakkan zikir la ilaha illallah. Yang kedua banyakkan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu berapa? Banyak, ada yang banyak yang paling sikit, sederhana dan paling banyak. Nanti tentang sederhana banyak tu kita bicara kemudian. Paling kurang selawat Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu paling kurang adalah 300. 300 tapi kalau guru bagi bai'ah ikut guru maknanya. Paling kurang 700, ini kata ulama. 300 bagi selawat, tapi kalau guru kata bai'ah 100. Macam dulu kita bai'ah dengan Sidi Yusuf Al-Hasani. Yusuf Al-Hasani beliau minta 100 selawat, 100 la ilaha illallah, 100 maknanya istighfar. Siang malam jadi 200 je. Tak apalah, ikut guru bagi. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa yang kedua adalah banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Mungkin di kalangan kita pernah jumpa Rasulullah lah. Kalau pernah jumpa Rasulullah, rasa nak khabar ke ustaz nak jumpa. Kalau kata saya ustaz pernah jumpa Rasulullah, jumpa, beritahu ustaz nak jumpa. Kat mana? Biar ustaz pergi tak apa, kita nak jumpa orang yang jumpa Rasulullah. Tapi jangan tanya ustaz mimpi dah Rasulullah. Jangan tanya, berapa? Daklah ajak tanya soalan itu pada kita. Maka dikatakan bahawa siapa yang pernah mimpi Rasulullah ketika dia berselawat, dia hendaklah menggambarkan Rasulullah berada di hadapan mata. Dan dia gambarkan Rasulullah tadi. Rasulullah tadi. Maknanya digambarkan Rasulullah di hadapan mata. Dan sesiapa yang tidak pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia berselawat, dia boleh menggambarkan bahawa dia ini berada di hadapan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara dia nak berselawat. Jadi yang mendengar kuliah ini boleh diamalkan 700 la ilaha illallah dan juga selawat 300. Kemudian dikatakan bahawa yang ketiga banyakkan selawat Nabi, dan yang keempat bertafakur. Tulis molek-molek tu, takut salah tulis. Salah tulis jadi berdengkur. Maknanya bertafakur. Apa makna bertafakur? Yang dimaksudkan di sini untuk menghidupkan hati itu bertafakur adalah dengan banyak berfikir binasanya dunia.
banyak berfikir tentang kebinasaan dunia dan juga ahli dunia, banyak binasa. Jadi binasa tadi banyak memikirkan tentang kebinasaan dunia dan juga memikirkan tentang kehidupan akhirat. Maka empat jalan ini. Jadi jalan yang keempat, dulu tuan guru kita beritahu, dia kata hendaklah kamu meruangkan satu masa dengan Allah. Sama ada nak tidur malam ke, ruang sekejap, ataupun setiap kali lepas sembahyang ambil tafakur sikit sekejap. Maknanya untuk kita mengingatkan kepada Allah. Yang afdalnya nak tidur malam. Tidur malam, kalau tak ada, yang afdalnya lagi duduk atas sejadah menghadap kiblat, tafakur sekejap. Ataupun ketika mana kita baring. Ketika mana kita baring, kita pun bertafakur, ingatkan tentang apa dia? Tentang kebinasaan dunia, tentang dosa-dosa yang kita lakukan dan seumpamanya. Maknanya ini mendatangkan cahaya di dalam hati. Apabila datang cahaya dalam hati seseorang tadi, insya-Allah hatinya akan tenteram. Hatinya akan tenteram. Ustaz, apa kelebihan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelebihan mimpi Rasulullah ini, Rasulullah mengatakan bahawa sesiapa yang mimpi Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, maka dia ini akan selamat daripada azab api neraka. Neraka malu, tidak malu untuk mengazab orang yang pernah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah. Tapi orang yang dapat mimpi Nabi ini adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Jadi bila saja hati sudah percaya insya-Allah dengan amal empat perkara itu, maka akan jadi rindulah hatinya kepada Allah. Dia akan rindu dan hatinya tenteram saja duduk di bawah keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Maka dia akan mudah bersegera untuk mencari keredaan Allah. Yang ini dimudahkan beribadat dan Allah Ta'ala akan memberi apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan oleh orang soleh? Orang soleh tak macam kita. Mereka tak ingin macam kita nak kaya dah. Mereka tak ingin nak dapat pangkat dah. Itu orang-orang soleh yang mereka inginkan apa? Mereka inginkan Allah redha ke dia sudah. Asal Allah Ta'ala redha saja. Itu dia. Sehingga dikatakan bahawa dia akan mabuk dengan minum air kasih sayang Allah. Gitu gambarannya. Maka sungguh dia akan melihat semuanya, pandangannya dilihat dengan pandangan mata hati. Jadi seolah-olah mata kita yang zahir melihat, hati kita tidak melihat. Tetapi orang yang soleh, bila datang cahaya, akhirnya ada melihat. Kenapa kita dapat melihat? Kenapa kita dapat melihat? Kita dapat melihat kerana ada cahaya. Tapi kalau tidak ada cahaya, gelap, bila cahaya tidak ada cahaya gelap, maka tiang depan mata pun tak nampak. Tiang di hadapan mata pun nampak. Kenapa tiang di hadapan mata tak nampak? Sebab tidak ada cahaya. Kenapa tidak nampak akhirat? Sebab tidak ada cahaya. Bila tidak ada cahaya, maka tidak nampaklah dia akan akhirat. Maka demikianlah dikatakan bahawa hamba Allah apabila disenari oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya cahaya, cahaya itu dimasukkan juga cahaya keimanan. Maka orang itu pun maknanya akan lapang dadanya. Sebab itu dikatakan anak muda tadi berkata, sambung tadi anak muda, Rasulullah kata, sungguh engkau telah melihat. Oleh itu kamu tetapkan pendirian kamu, tetapkan pegangan kamu. Lalu anak muda berkata, wahai Rasulullah, berdoalah Tuhan kepada Allah, buatku biar aku mati syahid. Ya Rasulullah, tolonglah doa kepada saya biar saya mati syahid. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa untuk dia. Dia dah nampak dah. Bila nampak dia pun berdoa, minta kepada, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya mati syahid. Dalam beberapa lama, sungguh doa Rasulullah itu barakah, maka anak muda tadi mati syahid. Masa bila dia mati syahid? Masa peperangan Badar. Dia mati syahid pada masa peperangan Badar. Maka ketika itu ibunya datang jumpa Nabi SAW. Beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya telah mati syahid ini. Dan Rasulullah telah mengetahui bagaimana dekatnya saya dengan anak saya ni, ya Rasulullah. Maknanya seorang ibu datang, sayang dia kepada anak dia. Lalu dikatakan bahawa, wahai Rasulullah,
kamu telah mengetahui bagaimana dekatnya anak kandungku ini dengan kepada aku. Jika anakku berada di dalam syurga, dan Rasulullah melihat apa yang maknanya jika anak saya dalam syurga, maka saya pun rasa gembira. Alhamdulillah, maknanya dia akan merasa gembira apabila mendapat tahu bahawa anak dia dalam syurga. Ya Rasulullah, bagi tahu adakah bagaimana keadaan anak saya ni? Adakah Tuhan telah melihat apa yang saya akan perbuat kalau katakan saya dapat tahu anak saya ni masuk dalam syurga? Nabi menjawab, adakah mochi nak jadi gila? Adakah mochi ni nak buat sesuatu yang di luar batasan? Lalu dikata, sesungguhnya anak kamu ini telah mendapat syurga Firdaus yang tertinggi. Oh, gembira hati ibunya. Itulah dikatakan. Apa kata ibunya? Sambil seolah-olah bagaikan menjerit, untung sungguh anak aku, untung sungguh anak aku. Syurga bagimu. Begitu gambarannya. Sehingga ketika mana Rasulullah kata, sungguh anak kamu ini, adakah kalau aku beritahu bahawa kamu akan buat sesuatu perkara yang luar batasan? Aku ingin bagi tahu pada kamu, sesungguhnya anak kamu telah mendapat syurga Firdaus yang tertinggi. Masa ketika Rasulullah kata demikian, dia terdiam sekejap. Lepas tu dia hampir-hampir menjerit, beruntunglah kamu wahai anakku Harisah. Begitu. Kerana apa? Sebab sebelum daripada dia wafat, dia dah beritahu ibu dia dah nampak begini. Ada satu orang sahabat diberitahu pada Rasulullah. Diberitahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak berjihad pada Allah. Kalau boleh biar anak panah saya kena kat sini. Dia tunjuk kat tengkuk ni. Rasulullah kata, kalau mu nak gitu, kamu akan dapat. Kalau mu nak begitu, kamu akan dapat. Selang beberapa lama, dia masuk dalam satu peperangan. Ini sahabat lain pula. Dia masuk dalam satu peperangan. Lalu ketika masuk di dalam peperangan tersebut, maka orang beritahu, ya Rasulullah, ini satu orang sahabat sudah wafat. Siapa namanya? Disebut namanya. Rasulullah tanya, tidakkah anak panah kena kat tekuk ya? Sahabat kata, ya. Sungguh dia telah mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gambarannya. Maka inilah contoh. Kalau nak cerita tentang ini banyak sangat, maknanya contoh mengenai orang yang telah melihat tentang hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga ada sahabat dia nak makan buah kurma, tiba-tiba orang ajak jihad. Dia kata, takkanlah buah kurma ni nak menghalang aku berjihad. Dia pun tinggalkan buah kurma, dia berjihad, akhirnya mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa cahaya iman ini kalau masuk di dalam hati, memanglah akan lapanglah jiwanya, maka mudah beribadat, maka condong dia kepada amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang yang maknanya dilempahkan cahaya di dalam hati. Maka para jamaah sekalian, amalkan 4 perkara ini, banyakkan berzikir, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala membuka hati tadi. Bila Allah Ta'ala buka hati seseorang tadi, maka dia nampak bagaikan akhirat berada di hadapan mata. Baik. Maka dikatakan tiada menyuruh nafsu akan dia pada kejahatan, dan tiada menuntut dia akan dia dengan mengenderai segala yang ditegah. Maka nafsu tidak akan dapat memimpin dia buat perkara mungkar, dan tiada ada hematnya, tidak ada semangatnya kecuali melainkan segeralah mengerjakan kepada kebajikan. Segera kepada kebajikan. Sebab itu orang-orang saleh, orang salafus saleh, bahkan Sayyidina Ali sendiri, Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, siapa yang Al-Imam Hasan Basri, semua mereka itu kalau datang azan berkumandang, maka mereka pucat mukanya, gemetar rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka bersegeralah dia melakukan ibadat kepada Allah. Dan kerana inilah diisyaratkan setengah mereka itu dengan katanya, jikalau telah dibukakan tutup, maknanya dibukakan tutupan hati tadi, nascaya bertambah-tambahlah aku yakin. Maknanya bertambah-tambahlah yakin. Kenapa kita kurang yakin? Kerana hati kita diliputi dosa.
hati kita diliputi dosa, maka cahaya kita jadi lembablah, jadi malam. Ya, jadi malam. Dan manakala telah dikurniakan engkau akan ainul yakin, apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, maknanya ainul yakin, lihat dengan pandangan mata hati. Ainul ni mata, melihat dengan pandangan mata hati, sehingga mendatang keyakinan kepada Allah, iaitu terbuka daripada segala ahwal akhirat, maka kamu akan lihat bagaimana keadaan akhirat. Dan engkau lihat pula segala ahwal dunia, kamu pun tengok keadaan dunia, engkau akan ketahui dunia ini buruk belaka. Dunia ini tipu daya belaka. Kadang-kadang kita buat satu, kita tidak merasa kita berdosa. Kenapa? Kerana hati kita telah tertutup. Moga-moga Allah Ta'ala mendatangkan cahaya di dalam hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Baik, sambung lagi sikit. Dan sabda Nabi SAW, ad-dunya jifah, ad-dunya kal hayyah, talinu bilamsiha wa taqtulu bisammiha. Yakni dunia itu seperti ular, lambat, lembut penyentuhnya, sentuh lembut saja, tetapi membunuh bisanya. Macam ular lembut, kena patuk kali baru tahu. Maknanya begitu nampak indah saja, tapi bahaya. Ketahui olehmu bahawasanya faedah terbuka segala ahwal dan yakin padanya di dalam akhirat dunia, di dalam negeri dunia ini, memberi faedah akan dikau mengenal dunia. Apabila hati sudah terbuka, dah yakin, baru kamu kenal betul-betul dunia itu. Bila hati benar-benar percaya, baru kenal dunia. Kenapa kita kejar sangat dunia? Orang yang kejar dunia sebenarnya orang tidak mengenali dunia. Kalau kita dah tahu dia ni membahayakan kita, takkan kita nak rapat dengan dia? Takkan kita nak memiliki benda yang bahaya? Dunia tu macam ular. Dah kalau ular tu bisa, takkan kita nak beli ular? Gitu gambarannya. Kerana sesuatu yang kenal itu dengan lawannya. Kalaulah dia kenal, dia akan tahu. Maknanya. Kalau dia kenal, maka kalau yang baik, dia ikut. Yang buruk, dia tinggalkan. Maka apabila terbuka bagimu daripada segala ahwal dunia, mudah tahu dah dunia ni buruk, maka kamu akan tinggalkan. Dan engkau lihat akan tiap-tiap barang yang di dalamnya binasa. Kamu tengok dunia itu semua membinasakan kamu. Maka jangan engkau berdiri sertanya. Jangan kamu ambil. Jangan kamu bersama dengan dunia. Dan jangan engkau menilik kepadanya. Jangan hati kamu cenderung. Ambil tak apa, tapi jangan cenderung hati. Ambil zahir saja. Maknanya kepadanya, kerana bahawasanya daripada orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu tiada menilik ia kepada yang binasa. Dia orang yang berjalan pada Allah, dia tak tengok kepada perkara yang binasa. Tak sibuk dengan dunia, tidak terpedaya dengan dunia, tidak terpesona dengan dunia, dan isyarat ia pada Tuhannya, dan dia sibuk dengan Allah, dengan beribadat pada Allah Ta'ala. Yang memilik daripada tiap-tiap yang fana, Allah yang berkuasa yang memegang dunia. Dan yang fana yang binasa hingga sampai ia kepada hakul yakin. Akhirnya dia sampai dengan sebenar-benar yakin kepada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya orang yang dikurniakan kepada hakul yakin ini, kepada hakul yakin itu, bakak dia dengan Allah, kekallah dia dengan Allah. Barang siapa yang bakak dengan Allah, maka adalah syuhudnya Allah, yang dia pandang itu Allah. Jadi sekadar ini saja, insya-Allah. Yang ini akan ada kaitan dengan matan yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga kita dapat menyambungnya besok, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat menyampaikan, dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Ada pun faham tidak faham, kita serah kepada Allah. Kita hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi kepada kita. Boleh jadi yang mendengar itu lebih baik daripada yang menyampaikan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita semua. Moga-moga Allah memberi kekuatan untuk kita beramal. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.